Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini saya ingin ceritakan satu cerita, iaitu daripada seorang wanita, iaitu nama dia Madinah. Dan cerita ini adalah cerita seram semasa dia kecil lah. Dia berkata, pernahkah kalian mengalami kejadian menyeramkan saat kalian tengah berada di dalam kamar tidur kalian? Aku pernah. Cerita ini terjadi padaku ketika aku kecil. Saat itu adalah saat di mana pertama kalinya aku tidur sendiri di kamarku. Cerita ini begitu menyeramkan sampai-sampai aku begitu mengingatnya hingga sekarang. Entah bagaimana bisa aku mengalami kejadian ganjil ini sampai sekarang. Aku pun tak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi padaku. Semua berawal ketika aku tidur pulas di dalam kamar tidurku sampai suatu ketika tiba-tiba aku merasakan hawa panas. Dia rasa panas lah dalam tubuh dia. Tak tahan oleh rasa panas itu, aku pun terjaga. Pandangi keadaan kamarku yang gelap gelita. Satu-satunya sumber cahaya yang menerangi kamar tidurku hanya berasal dari cahaya lampu di luar rumah yang masuk melalui jendela kamarku. Samar-samar aku melihat ke arah jarum jam yang terpaku di atas dinding. Ternyata saat itu pukul 3 pagi 5 minit subuh. Kerana masih pagi, aku pun memutuskan untuk tidur kembali. Baru saja aku kembali merebahkan tubuhku ke atas ranjangku, tiba-tiba aku mencium sesuatu terbakar. Aroma itu bercampur dengan bau daging yang telah membusuk. Sampai-sampai kepalaku terasa cukup pusing akibat aroma tak sedar itu. Niatku untuk tidur menjadi hilang. Aku kembali mengedarkan pandanganku ke sekeliling kamarku. Namun, kosong, tak ada sesuatu yang terbakar. Aku pun terus berusaha mencari sumber bau itu hingga hidungku mengenali bahawa bau busuk itu berasal dari bawah kolong ranjangku. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku memberanikan diri untuk menengok ke arah bawah kolong ranjangku. Tanganku gemetar memegang sisi ranjang. Aku merebahkan kepala melihat keadaan kolong ranjangku. Tak ada apa-apa. Mungkin aku hanya berhalusinasi, pikirku. Ketika aku hendak menarik kembali kepalaku, tiba-tiba aku melihat bayangan hitam merangkak di bawah kolong ranjang. Aku terkejut bukan main. Lekas-lekas aku menarik tubuhku kembali ke atas. Seram. Badanku mulai menggigil ketakutan. Ada sesuatu di bawah kolong ranjangku. Sesuatu yang sedang merangkak mengerikan. Aku tak dapat melihat jelas sesuatu itu kerana aku begitu takutnya. Aku memeluk bantalku erat, kakiku gemetar dan terasa begitu lemas. Hingga rasanya aku segera melompat dan kabur dari ranjang itu, tapi aku tak bisa. Ketakutan di dalam diriku begitu mengunci setiap tulang belulang di tubuhku. Aku hanya dapat terduduk lemas di atas ranjangku sambil terus menggigil ketakutan. Dalam kepanikan itu, tanpa sengaja aku menengok ke arah pintu kamar tidurku. Aku melihat pintu tersebut tak tertutup sempurna sehingga aku dapat melihat cahaya dari luar kamarku masuk melalui celah pintu itu. Mataku terpaku melihat celah pintu tersebut. Aku memperhatikannya dengan sangat cermat. Tiba-tiba dari arah celah pintu tersebut, aku melihat ada seseorang berjalan dan berhenti tepat di tempat pintu kamarku. Aku melihat sesosok manusia berdiri mematung di sana. Dari pandangan mataku, aku rasa dia adalah seorang wanita. Rambutnya hitam dan panjang, menjuntai hingga menyentuh lantai. Ini kakak Rock ni. Pakaiannya berwarna putih bersih. Mataku kembali melutut melihat pemandangan mengerikan itu.
Aku begitu ngeri melihat rambut panjangnya yang terlihat dari celah pintu kamarku. Aku tak dapat menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Tiba-tiba saja sosok itu memperlihatkan wajahnya. Aku menatap wajahnya yang rata dari celah pintu kamar tidurku. Melihat wajah rata itu, aku berteriak sekencang-kencangnya. Hingga akhirnya, kedua orang tuaku datang dan menenangkanku. Ketika kedua orang tuaku datang, semua penglihatan yang aku alami tiba-tiba menghilang begitu saja. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah rata, aroma terbakar dan bau busuk itu semua menghilang bak ditelan bumi. Sejak saat itu, aku selalu memeriksa kolong ranjangku sebelum aku tertidur dan memastikan bahawa pintu kamar tidurku benar-benar tertutup. Apakah kalian sudah memeriksa kolong ranjang kalian? Jangan sampai ada sosok makhluk menyeramkan yang merangkak di bawah kolong ranjang kalian. Apakah kalian sudah menutup pintu kamar kalian? Jangan sampai ada sosok wanita berambut panjang dan bermuka rata menyembul di balik celah pintu kamar kalian yang tidak tertutup. So inilah cerita daripada Madinah, iaitu masa cerita seram dia lah semasa dia kecil. So I hope you guys enjoy this part. Apa-apa boleh komen dan saya harap for the next video saya akan cerita lagi tentang cerita-cerita seram yang lain. So stay tuned. Kali ni saya di East Coast Park actually, dan saya sebenarnya nak santai-santai je. Tapi saya ada satu cerita. Tajuk dia adalah Pindah. Cerita ni adalah daripada seorang wanita yang bernama Syah. Dia pergi rumah cousin dia lah. So roughly korang kena dengar dulu cerita dia. Dulu saya tinggal di Kuala Lumpur, but disebabkan bapa Syah kena pindah kerja di Sabah, jadi kami sekeluarga pun pindah. Umur saya time tu sekitar 5-6 tahun. Jadi time tu saya kecil lagi. Kami tinggal di kampung Bapak Syah sebab tempat kerja Bapak Syah dekat je dengan tempat tinggal kami. And kampung tu berdekatan dengan kuburan. Jadi dari situlah kejadian seram berlaku. Okay, so kejadian itu berlaku time Syah nak pergi rumah cousin Syah. Rumah kami bersebelahan je. Jadi time tu dah malam. Entah kenapa saya nak sangat pergi rumah cousin Syah. Lepas tu saya buka pintu baru. Syah nak pakai slipper. Syah nampak dekat luar rumah cousin Syah ada perempuan berbaju putih, berambut panjang sedang baring ke atas atap. Sah itu Ponti, Kakak Rock. And time tu Syah hanya terkaku melihat Ponti, Kakak Rock yang baring atas atap. Siap ada gaya lagi cara tu. Pontianak baring. Kakak Rock pun nak jadi model barangkali. Lepas tu Syah masuk lah cepat-cepat. And Syah terus bagi tahu dengan mak. Dia bagi tahu dengan mak dia lah. Mam Syah tak kisah sangat apa yang Syah cerita kat dia. Dia hanya kata tu cuma khayalan kau. Dah pergi cuci kaki, lepas tu tidur. Well, dia hanya nak sedapkan hati Syah supaya Syah tak takut. Apalagi Syah pergi basuh kaki and then tidur. Okay, so this is based on the true story lah. Tapi dia tak seram sangat, tapi dia pun seram kelakar. Dan kisah-kisah yang saya selalu baca, saya selalu perasan yang Kakak Rock ni, dia selalu ada. Saya pun kalau boleh tak nak nampak lah Kakak Rock tu sebenarnya. Tapi sebabkan dah terlalu banyak kan cerita-cerita yang saya baca tentang dia, jadi kita pun tak nak bayangkan dia sebenarnya. Tapi itulah, apa-apa pun kita mulakanlah dengan membaca doa. Jadi, so I hope that you guys will stay tuned for my next cerita. For the next cerita masih di juga East Coast Park. Dengar tak beach-beachnya air? Sangat-sangat tenang, sangat-sangat santai. Alhamdulillah. Dan I hope that saya santai, korang pun santai juga bila korang dengar cerita-cerita seram saya. Next cerita yang saya akan ceritakan korang
iaitu kisah tajuk dia adalah Pocong yang Meresahkan. Ia adalah cerita yang pendek lah daripada seseorang wanita, iaitu daripada negeri Indonesia. Dia berkata, masa pandemi, sekolah gue kondisi kosong dalam jangka waktu yang lama. Suatu hari gue lupa kapan tepatnya. So saya berbual Indon sikit lah, sebab dia type pun Indon. So gue terpaksa harus ke sekolah kerana gue harus latihan untuk lomba mewakili sekolah. Setelah balik dari sekolah, gue enggak bersih-bersih dulu kerana udah capek banget dan gue ketiduran. Kira-kira jam 11 malam gue bangun kerana kebelet pipis. Maaf saya tak tahu apa ni, kita kena Google. Balik dari kamar mandi, gue ngerasa ada yang ngikutin. Kejadian pas di depan kamar, kepala gue seperti ada yang jendotin ke pintu. Wah, parno parah dong gue. Gue coba beranikan diri untuk buka pintu, tapi nyatanya gue enggak berani. Akhirnya gue numpang tidur ke kamar adik gue. Keesokan harinya, adik gue cerita. Oh ya, adik gue indigo yang bisa ngelihat makhluk gaib. Adik gue bilang pas kemarin malam dia sempat ngelihat poci alias pocong di kamar mandi. Fix sinkron sama kejadian gue malam itu, kata adik gue. Gue bawa dari sekolah. Lebih menguatkan lagi, om gue bilang dia mimpi pas malam didatangi pocong ke rumah yang kita tempati sekarang. Gue enggak mahu ada poci di rumah. Gue coba untuk ngomong ke poci lewat batin. And you know what? Saat gue lagi fokus, tiba-tiba kepala gue dijendotin lagi. Sakit sampai pusing. Dan rasanya kepala gue mau pecah. Sumpah poci ini meresahkan. Gue enggak tahu poci itu masih ada apa enggak. Adik gue mencoba balikin poci ke sekolah dengan caranya. So itulah cerita pocong yang meresahkan. Dan kisah ini adalah dibawa oleh seorang wanita dan adik dia, dan daripada negeri Indonesia. Korang nak dengar lagi cerita yang lebih lagi cerita seram? So stay tuned. I continue my next cerita, iaitu cerita tajuk dia Tumpang. Tumpang apa? Tumpang motor, tumpang kereta. Tapi ni tumpang motor. Cerita ini adalah daripada orang Malaysia juga. Begini cerita dia. Kejadian ni terjadi masa umur aku dalam 8 atau 9 tahun. Kecil lagi kan. Masa tu ialah zaman di mana Islam masih tipis dalam masyarakat Melayu kita. Dijadikan cerita. Malam tu macam biasa. Ramai kawan-kawan arwah abah aku datang nak main locok, iaitu judi. Dan masa tu kakak tiri aku masih ada kat rumah tu. Mak suruh kakak aku tu pergi pekan beli rokok ke gula lah. Aku pun lupa. Akak aku pun ajak lah aku pergi. Sekali temankan dia sebab memang aku dengan akak aku je. Adik aku 2 orang lagi masih bayi. So pergilah kami berdua. Rare tak rare lah. Dalam banyak-banyak motor, RZ juga akak aku pergi pinjam motor. Laju katanya. Perjalanan pergi macam biasa je lah. Tapi aku rasa aku tertidur masa kat belakang kakak aku tu. Sebab aku tak ingat langsung masa pergi pekan tu. Masa balik pula aku tak tidur. Rasa aneh. Sebab aku ingat dari mula kakak aku hidupkan motor nak balik sampailah depan rumah. Dalam perjalanan balik tu lah, yelah duduk kampung kan, tiang lampu tu tak adalah banyak mana. Selang 3 atau 4 biji rumah baru ada lampu jalannya. Aku rasa dalam dah setengah perjalanan nak sampai ke rumah tu, betul-betul memang tepat lalu bawa lampu. Aku terkejut, kenapa ada 3 bayang? Aku berdua je dengan kakak aku. So, siapa satu lagi? Masa tu pun aku punya takut. Langsung tak cakap apa-apa. Tiap kali lalu bawa lampu, aku akan harapkan dia hilang. Tapi meleset. Dia tumpang sampailah ke rumah. Tumpang sampai ke rumah Aku pun selalu naik motor ni. Sampai je depan rumah, aku masih belum turun dari motor. Sampai kakak aku marah. Yelah macam mana aku nak turun? Benda tu ada belakang aku lagi. Kang aku sepak kan, terpelanting benda tu marah kat aku. Lepas aku pejam mata kejap, buka mata balik, tengok dah hilang.
Baru aku turun. Penat takut seorang-seorang. Kejadian ni merupakan kejadian paranormal pertama dalam hidup aku. Dan sejak dari aku kena tumpang tu, setiap kali aku balik malam, mesti dan wajib aku akan tengok bayang. Takut punya pasal. Sejak hari tu, slow-slow benda-benda pelik aku boleh nampak. Okay, so next cerita iaitu tajuknya adalah hantu di asrama sekolah di Ipoh, Perak, Malaysia. Dan ceritanya bermula begini. Benda ni terjadi masa tahun 97. Masa tu aku form 5 kat satu sekolah asrama penuh kat Ipoh, Perak. Kalau orang sana mesti tahulah kot. Peristiwa ini terjadi pada junior aku. Masa tu dorang form 2. Malam tu seperti biasa setiap student form 2, form 3 diwajibkan untuk memasang kelambu. Dorang ni semua duk katil double decker. So kalau malam dalam pukul 10 gitu, lepas prep tu semua kelambu dah tergantung lah. Nak dijadikan cerita, pada satu malam ni aku masihlah belum tidur, tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan, masih buat kerja gila-gila. Biasalah kan, student duk asrama, semua lelaki pula tu. So banyaklah projek kita orang. Tengah seronok-seronok berbual, melepak-lepak, tiba-tiba kami terdengar bunyi bising kat dom sebelah. Masa tu form 5 duk dom hujung, dipisahkan dengan toilet and bilik mandi. Barulah sampai dom junior ni. Kita orang ni yang senior ni ingat ada junior tak tidur lagi tau. Memang nak kenalah macam garang gitulah, atau ada apa-apa masalah lah. Teruslah kita orang cergas nak pergi tengok apa dah jadi. Masa tu kan samseng. So bila kita orang sampai kat dom dorang, lampu dah terpasang seluruh dom. Terang benderang, and diorang duk berkumpul atas lantai dengan tilam yang diturunkan, duduk sekeliling seorang budak form 2 yang tengah terbaring pucat. And diorang semua duduk sekeliling tapi menghadap keluar. Ada yang pegang Yasin, ada yang baca Yasin, ada yang duduk peluk lutut, macam-macam lah. Tapi semua muka pucat lesi. Mula-mula nak marah, terus tak jadi. Bila kita orang tanya, apa masalah? Apa dah jadi ni? So ketua dom tu ceritalah, masa tu dalam pukul 3 pagi dah. Semua junior memang dah tidur katil masing-masing dalam kelambu. Lampu dom memang dah switch off. Cuma limpahan lampu koridor je yang menerangi sesetengah tempat. Tiba-tiba budak yang terbaring tengah-tengah tu terbangun sebab dia dengar pintu dom terbuka. Siapa tu yang buka? Dia pun pandanglah arah pintu sebab katil dia berdepan dengan pintu. Masa tu dia nampak sesusuk tubuh seperti perempuan dekat pintu tu. Tak nampak sebab cahaya tak begitu terang. Lagipun dia pakai kelambu jenis kain yang tebal tu, bukan jaring-jaring plastik tu. Lepas tu dia buat tak tahulah sebab dia fikir mungkin warden nak check. Sebab memang selalu warden akan check. Tapi dia tak terfikirlah time tu mana ada warden perempuan akan check malam-malam buta. Seorang-seorang pula tu. Ni kan sekolah lelaki. Mungkin sebab mamai, jadi dia tak terfikirlah sampai situ. Dalam masa dia mamai-mamai tu, dia nampak sesusuk lembaga tu jalan ke arah katil dia. Masa tu dia dah rasa lain macam, tapi tak ada. Tak adalah sampai nak menjerit ke. Dia cuma duk relax. Lepas tu lembaga tu macam berdiri sebelah katil dia. Lembaga tu macam cakap-cakap dengan member dia yang kat katil atas. Slow-slow je. So dia fikir okey lah, maybe warden sebab atas dia tu katil ketua dom. Maybe warden nak bagi arahan apa-apa. Lepas 2-3 minit macam tu, lembaga tu membongkok dan terus buka pintu kelambu dia dan masukkan kepala. Seram sih. I really cannot imagine this part, you know. Lembaga tu membongkok dan terus buka pintu kelambu dia dan masukkan kepala. You cannot imagine. Muka dia buruk seburuknya and dia tanya, "Dek, kenapa orang atas tak nak bangun?" Dia punya terkejut sampai tak boleh keluar suara. Dia terus berpusing sampai jatuh dari katil dan kelambu dia terus koyak rabak. Dia kejut orang katil sebelah dengan muka pucat lesi. Lepas tu bila tengok balik, perempuan tu dah tak ada. So bila dah bising-bising tu, semua orang yang dikejutkan time tu
Time tu lah kita orang dengar bunyi bising-bising sebab diorang sibuk tarik tilam turun atas lantai sebab tak ada siapa yang berani tidur kat katil masing-masing malam tu. Besoknya kami tak kena berjaga depan dom dorang. Lesen besar babe, warden bagi stay up. Sebab kisah tu dah kecoh satu sekolah. So warden suruh jaga junior. Budak yang kena sakat tu demam seminggu balik kampung. Kesiannya. Scary. This is scary. This is scary. Cerita hantu di asrama sekolah di Ipoh Perak. Sangat-sangat seram. Kita baca, memang dia tak dapat feel sangat. Tapi kalau kita dengar, kita imagine, kita akan rasa that seram tu macam mana. And saya tak boleh lah. Yang ada satu part ni, lembaga itu membongkok dan terus buka pintu kelambu dia masukkan kepala. I cannot imagine. Hi, so this will be my last cerita that I'm going to share with you guys. Saya akan kongsikan kerana ini adalah negeri saya, iaitu dari negeri Singapura, iaitu misteri makcik penjual keropok. Beginilah cerita dia. Misteri makcik si penjual keropok. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Tiba-tiba tok kedengaran bunyi ketukan di pintu di sebuah apartmen di Singapura. Bila buka pintu, kelihatan seorang makcik yang memegang 2 bungkusan plastik merah yang penuh dengan keropok kering. Anak nak beli keropok? Sebenarnya aku tak nak, sebab memang keropok ada je kat rumah aku ni. Sebab aku ni hantu keropok. Tapi oleh kerana sebab kesian, aku pun belilah. Bolehlah makcik, bagi 3 bungkus, kataku. Makcik tu senyum. Pakaiannya lusuh, mukanya berkedut 1000. Aku kesian sebab terfikir-fikir, kenapalah anak dia biarkan mak dia meniaga tengah-tengah malam macam ni? Tak kesian ke? Sedih. Lepas bayar, makcik tu mengucapkan terima kasih dan berlalu pergi. Aku sempat snap foto makcik tu. Kesian weh, rasa nak je suruh tidur rumah aku ni. Lepas tutup pintu, aku pun mulalah rasa mengantuk. Bila dah tutup semua, lampu dah mula rebahkan badan ke katil. Tiba-tiba aku dengar suara orang menjerit-jerit. Aku sampai terbangun terkejut. Tu suara jiran aku tu, si Senah. Dalam beberapa saat pintu rumah aku diketuk kuat, macam nak roboh. Dah kenapa? Bila buka je, si Senah ni, jiran aku, meluru masuk rumah aku. Mukanya pucat lesi. Kalau tore dengan pisau, memang macam mayat mukanya tu. Kenapa ni Senah? Soal aku. Dia tercungap-cungap. Masih terkejut. Aku menenangkannya dan ambil segelas air beri dia minum. Nak air. Lebih kurang 10 minit, macam tu barulah dia berani sikit bercerita. Katanya ada hantu datang jual keropok depan pintu rumahnya. Aku menyoalnya semula. Siapa? Hantu, jeritnya takut-takut. Hantu berambut panjang, berwajah bodoh dan memegang 2 beg plastik merah. Dalam bungkusan tu ada keropok. Katanya mula-mula tu hantu tu seorang makcik berpakaian lusuh datang jual keropok. Apabila Senah tak nak beli keropoknya, makcik tu berlalu pergi. Bila Senah tutup pintu, sekali lagi makcik tu datang, tapi kali ni bertukar jadi hodoh. Berwajah hodoh, berpakaian putih macam pontianak dan terdapat bungkusan yang sama. Macam makcik tadi pegang, hantu itu tercengak depan pintu rumahnya. So Senah yang terkejut terus rebah menjerit sambil menutup mukanya dengan tangan. Senah tinggal seorang waktu tu, jadi dia tak ada pilihan lain, terus lari dari situ ke rumah aku. Pelik juga aku, takkanlah hantu pula jual keropok. Aku periksa atas meja aku, keropok yang aku beli tadi. Tak ada. Mana keropok tu pergi? Aku mimpi ke? Rasanya aku betul-betul beli tadi. Aku tunjukkan gambar yang aku snap tadi. Gambar tu memang ada, tapi tiba-tiba jadi kabur. Blurry. Malam tu Senah tidur rumah aku. Dia menggeletar sampai tertidur. Hampir seminggu dia demam menggigil. Aku pula sebenarnya masih bingung. Aku cuba-cuba menyiasat dan tanya orang-orang lama area tu. Seorang makcik kat kedai runcit bawah tu, aku ambil peluang borak-borak pasal benda ni. Makcik tu tersenyum je bila dengar cerita aku dari mula sampai ke kes Senah. Oh,
makcik tu ya. Kamu kena ganggu ke? Patutlah kecoh hari tu, ada suara orang menjerit. Aku tanya lagi, siapa makcik tu? Kalau kamu dengar orang ketuk-ketuk pintu rumah tengah-tengah malam, tak beri salam, janganlah buka. Tu semua mainan syaitan. Time tu lah makcik tu datang jual keropok. Dia tu dulu makcik yang duduk sekitar kawasan ni dan ada tuntut ilmu salah. Jadi dia menjelma jadi hantu bila dah meninggal. Bila dah meninggal, siapa yang tak beli keropoknya, dia akan marah dan bertukar jadi macam punya anak tu. Tapi masih pegang plastik merah biasa. Bila aku tunjukkan gambar makcik tu, dia hanya mengangguk. Nasiblah kamu beli, ujarnya. Geram pula bila dengar cerita makcik kedai ni. Syukurlah aku tak nampak dia bertukar wajah. Aku tak takut sebenarnya. Aku kesian dengan makcik tu. Tak rasa seram dengan makcik tu. Tapi pelik juga, mana perginya keropok-keropok tu ya. Aku benar-benar ikhlas beli tau. Inilah kisah misteri makcik penjual keropok. Dan saya rasa cerita ni ada sikit popular sikit. So korang dah dengar-dengar cerita saya. Saya harap korang santai-santai je dengar bunyi ombak dekat East Coast Park ni yang sangat tenang sebenarnya. Dan saya harap juga korang enjoy dengan semua cerita yang telah saya kongsikan. Dan terima kasih kerana korang share around, like, share and subscribe. Sekali lagi saya hargai sangat. I hope that you guys will stay tuned and looking forward on my next video. Put a thumbs up, do comment, like, share and subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.